Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Lee dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami dari kumpulan 7 ingin membentangkan tentang tajuk kami iaitu teori behaviorisme. Kami terdiri daripada 5 orang termasuk saya sendiri sebagai ketua dan ditemani oleh Carlos Amin, Muhammad Irfan Daniel Bibosri, Siti Nur Aisyah binti Ahmad Satya dan Nurul Syafiqah binti Pirafli. Bagi pengenalan, behaviorisme dibagikan kepada dua jenis, yaitu pembelajaran klasik dan pembelajaran operasional. Ia menekankan pentingnya usaha fizikal dalam pembelajaran. Teori pembelajaran klasik Ivan Pavlov mencadangkan bahawa guru harus memotivasi pelajar untuk membuat keputusan yang baik dan membuat pilihan yang baik. Ini boleh dicapai melalui generalisasi, diskriminasi, dan maklum balas. Generalisasi bermakna bahawa jika guru secara konsisten membuat keputusan yang baik, proses pembelajaran akan berjaya. Diskriminasi bermakna bahawa jika seseorang secara konsisten membuat keputusan yang buruk, proses pembelajaran tidak akan berjaya. Teori Skinner menunjukkan bahawa organisme boleh mencapai tahap kejayaan tertentu jika mereka tidak terlibat dalam proses pembelajaran. Teori ini boleh digunakan dalam 3 cara, iaitu pembinaan positif, pembinaan negatif, dan hukuman. Penguatkuasaan positif yang melibatkan memberi ganjaran kepada pelajar kerana usaha mereka, manakala penguatkuasaan negatif menggalakkan mereka untuk terus belajar. Hukuman ialah hukuman untuk tidak memenuhi atau melebihi masa pembelajaran. Secara ringkasnya, behaviorisme menekankan pentingnya usaha fizikal dalam pembelajaran. Bagi latar belakang teori pula, behaviorisme muncul pada tahun 1900 sebagai pendekatan bukan tradisional kepada psikologi yang memberikan tumpuan kepada kaedah eksperimen daripada pendekatan yang lebih sistematik. John D. Watson telah membangunkan pendekatan metodologi pada tahun 1924 yang memberi tumpuan kepada pemahaman tingkah laku tanpa menumpukan perhatian kepada sikap itu sendiri. Pada tahun 1930, B.S. Skinner berpendapat bahawa tingkah laku adalah gabungan kognisi dan emosi yang boleh dimanipulasi oleh rangsangan yang sama, yang merupakan apa yang dianggap radikal perilaku. Skinner juga mengkaji penggunaan rancangan yang diskriminatif dalam menganalisis tingkah laku dalam pelbagai konteks, termasuk konteks niat perilaku dan tingkah laku organisasi dalam gangguan kesihatan mental seperti autisme dan penyalahgunaan dada. Walaupun tidak mempunyai asas teori untuk sekolah-sekolah psikologi tingkah laku dan kognitif, mereka telah menyumbang kepada pemahaman perilaku dalam pelbagai keadaan seperti ketakutan, kegagalan, tekanan, dan gangguan mood. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Irfan Daniel Bibosri, memegang nomor matriks BA 23160669. Hari ini saya akan bincangkan tentang ulasan sastra. Ulasan sastra yang pertama ialah bertajuk pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Perspektif behaviorisme dalam studi alam sekitar. Konsep yang berasal dari teori behaviorisme sering menjadi asas untuk kajian yang melibatkan interaksi manusia dengan alam sekitar. Kami akan mengkaji bagaimana prinsip behaviorisme boleh membantu kita memahami dan menangani perilaku manusia terhadap alam sekitar. Behaviorisme dalam konteks alam sekitar menggambarkan behaviorisme dan menjelaskan bagaimana prinsip ini boleh digunakan untuk melihat bagaimana manusia berinteraksi dan bertindak balas dengan alam sekitar mereka. Dan yang kedua adalah penerapan teori behaviorisme dalam konteks pendidikan. Menggali cara efektif membentuk perilaku dan pembelajaran. Banyak kaedah pendidikan bergantung pada teori ini. Tujuan kajian ini adalah untuk mengkaji bagaimana idea behaviorisme boleh digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan memupuk perilaku positif dalam persekitaran pendidikan. Dalam konteks pendidikan, definisi behaviorisme adalah untuk mendefinisikan behaviorisme dan menjelaskan bagaimana kaedah ini digunakan dalam pendidikan. Seterusnya adalah perilaku pengguna dan teori behaviorisme dalam konteks rekrutmen. Menjelajahi pengaruhnya terhadap pasar dan keputusan pengguna. Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji hubungan antara teori behaviorisme, perilaku pengguna dan kesan mereka terhadap ekonomi. Dalam analisis ekonomi, pemahaman tentang kesan psikologi terhadap pilihan pelanggan adalah penting. Dalam konteks ekonomi, definisi teori behaviorisme menjelaskan idea, dasar teori, dan bagaimana ia boleh digunakan untuk menganalisis perilaku pengguna dan keputusan ekonomi. Dan yang keempat adalah pandangan falsafah behaviorisme dalam pendidikan anak. Falsafah behaviorisme ialah usaha untuk mengetahui tingkah laku seseorang penyair untuk mengetahui perilaku sebenar yang dia minati.
Sejak awal, kanak-kanak telah terbiasa mencari dan menemui pengetahuan dan kemahiran melalui pengalaman yang mereka buat untuk membentuk tingkah laku, pengetahuan, dan keahlian mereka. Jadi, apabila seorang kanak-kanak mengalami perubahan tingkah laku dalam dirinya, mereka boleh mengambil langkah-langkah yang diambil oleh seorang anak untuk mengatasi masalah itu. Oke, seterusnya kita beralih kepada yang kelima, yaitu hubungan falsafah rasionalisme terhadap teori biologistik dalam ilmu pengetahuan. Kajian ini adalah untuk memberikan pahaman tentang hubungan antara falsafah dan psikologi dalam pendidikan. Falsafah ialah usaha untuk memahami atau memahami dunia dalam hal makna dan nilai-nilainya. Dalam falsafah terdapat banyak aliran yang salah satunya ialah aliran rasionalisme. Aliran rasionalisme menganggap sumber pengetahuan adalah rasio yang percaya bahawa kebenaran pasti berasal daripada akal. Seterusnya yang keenam ialah teori pembelajaran behaviorisme. Teori dan amalan dalam pembelajaran pengajian sosial. Tujuan kertas kerja ini adalah untuk menerangkan teori pembelajaran behaviorisme dan aplikasinya dalam pembelajaran kajian sosial. Menggunakan kaedah kajian sastra melalui kajian penyelidikan mengenai implikasi dan penerapan teori pembelajaran biasanya kepada pelbagai pembelajaran di sekolah. Berdasarkan kajian literatur dalam kertas kerja ini, didapati bahawa teori pembelajaran behaviorisme sangat sesuai untuk digunakan untuk pembelajaran yang memerlukan penerajiman. Oke, seterusnya saya akan menyambung ulasan daripada rekan saya tadi. Saya, Carlos Amin, memegangkan metrik BA 2316064. Saya akan menyambung ulasan sastra yang ketujuh, yaitu peranan belajar behaviorisme dalam hubungan dengan teknologi pendidikan serta implikasinya dalam pembelajaran. Banyak teori belajar yang membahas tentang bagaimana proses belajar dan mengajar yang efektif agar terjadi perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik. Teori behaviorisme memandang bahawa belajar merupakan bentuk perubatan yang dialami peserta didik dalam hal kemampuannya yang bertujuan merubah sikap dan tingkah laku dengan cara berinteraksi terhadap pasangan dan respon. Perubahan sikap dan tingkah laku tersebut disebabkan adanya keinginan untuk belajar daripada cara didik. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan hubungan teori belajar behavioristik dan teknologi pendidikan serta implikasinya terhadap pembelajaran. Yang ke-8 ialah perspektif falsafah pendidikan terhadap psikologi pendidikan behaviorisme. Pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan kebolehan manusia. Oleh itu, matlamat pendidikan adalah untuk menggunakan filosofi pendidikan untuk membantu manusia. Pada dasarnya, berfalsafah adalah sebuah perjalanan untuk mengingat semua perkara yang pernah Anda lakukan dan yang Anda rasakan. 3 kategori utama teori belajar yaitu teori behavioris, teori humanistik, dan teori psychoanalysis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perspektif pendidikan filosofis dalam psikologi behaviorisme. Kita beralih kepada nomor 9, yaitu dari stimulus respon hingga modifikasi perilaku, bersama dengan tinjauan teori behaviorisme John B. Watson dan realisasinya dalam pembelajaran. Kajian ini didasarkan pada konsep bahwa setiap individu mempunyai tindak balas yang berbeza kepada pengalaman buruk yang dialami. Anggapan ini boleh berkisar daripada reaksi biasa, sedih, trauma, ketakutan, hingga kecemasan yang berterusan. Masalah utama yang timbul ialah kesan di mana setengah individu mengalami kecemasan yang berlebihan atau bahkan fobia yang berkaitan dengan ketidakselesaan yang dirasakan. Sebagai kajian ini bertujuan untuk meninjau semula teori perilaku. John B. Watson baik dalam hal faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan serta penyelesaian, serta realisasinya dalam pembelajaran. Kajian ini menggunakan kaedah deskriptif dengan pendekatan analisis deklaratif. Yang ke-10 pula, relevansi teori belajar behaviorisme terhadap pendidikan agama Islam. Teori belajar behaviorisme boleh membantu dalam pembelajaran jika ramai orang tahu bahawa banyak kajian dalam teori behaviorisme dilakukan dengan menggunakan hewan sehingga ada pertanyaan tentang sama ada teori belajar
behaviorisme sepadan dengan ajaran Islam dan semua digunakan dalam pendidikan Islam. Penelitian ini, kepustakaan ini menganalisis konten. Penelitian ini mendapati bahwa teori belajar behaviorisme mempunyai kaitan dengan pendidikan Islam dan beberapa syarat. Sebagai contoh, teori belajar behaviorisme boleh membantu dalam pendidikan Islam. Seterusnya ialah kesan permainan pembelajaran literasi membaca berasaskan pendekatan behaviorisme terhadap penguasaan murid di bawah pemulihan khas. Pengkaji telah mencipta permainan pembelajaran literasi membaca berasaskan behaviorisme PPRMB untuk meningkatkan kemahiran membaca dalam kalangan murid pemulihan khas. Kaedah reka bentuk triangulasi serentak telah digunakan dalam kajian ini dan menggabungkan dua kaedah kualitatif dan juga kuantitatif. Kuantitatif merupakan kaedah kuasai eksperimental melalui ujian pra dan pasca, manakala kaedah kualitatif adalah melalui temu bual. Kajian ini telah melibatkan 30 orang pelajar dalam kumpulan kawalan dan 30 orang pelajar dalam kumpulan rawatan yang dipilih melalui kaedah persempelan bertujuan. Okey, bagi ulasan ke-13 pula, iaitu perbandingan reinforcement pembelajaran antara behaviorisme, Skinner dan pendidikan Islam. Okey, dalam kertas kerja ini merupakan kajian literatur yang membandingkan peneguhan pembelajaran daripada behaviorisme, Skinner dan pendidikan Islam. Keputusan yang diperoleh adalah terdapat pemahaman yang hampir sama tentang peneguhan Islam dalam pembelajaran, baik dalam teori behaviorisme Skinner maupun perspektif pendidikan Islam. Pandangan Islam masih berkonsep dan tidak menggunakan istilah khusus, tetapi behaviorisme Skinner cenderung berfakta dan telah diuji dalam kajian. Konsep behaviorisme Skinner menganggap manusia sebagai satu deterministik dan tingkah laku mereka dipengaruhi oleh persekitaran mereka. Yang ke-14 pula ialah penanaman karakter siswa sekolah dasar melalui pembiasaan harian dalam perspektif behaviorisme. Penelitian ini bertujuan untuk melihat teori belajar behaviorisme dan dari sudut pandangan program kegiatan pembiasaan harian dan untuk menanamkan karakter siswa di SD Negeri 03 Bejen Karanganyar. Menurut teori behaviorisme Albert Bandura adalah mengubah tingkah laku pelajar melalui pelbagai tahap motivasi, perhatian, penyimpanan dalam ingatan dan reproduksi. Ini dibina melalui rutin harian. Penelitian ini dijalankan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Metodologi penelitian termasuklah penelitian, temu duga dan dokumentasi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Malaysia Diana Setia, BA 231-60697. Baiklah, artikel yang terakhir ialah prosedur pengubahan tingkah laku dalam perspektif behaviorisme. Artikel ini menceritakan tentang salah satu tujuan pendidikan ialah pembangunan watak yang baik. Hal ini boleh dicapai melalui proses belajar tingkah laku baru. Prosedur pengubahan tingkah laku boleh digunakan untuk membantu belajar tingkah laku baru. Oleh yang demikian, guru harus mempunyai pengetahuan dan kebolehan dalam pengubahsuaian tingkah laku murid. Menurut behaviorisme, terdapat beberapa kaedah untuk mengubah tingkah laku, seperti penguatan yang berbeza, penghentian penguatan penarikan stimuli yang diinginkan dan memberi stimuli yang menyakitkan. Di sini kita dapat lihat bahawa para guru boleh menggunakan teknik behaviorisme untuk mengubah tingkah laku siswa mereka. Baiklah, seterusnya kita akan masuk bagi pembeli ubah teori ini, yaitu gerak balas, modifikasi, rangsangan, peneguhan dan hukuman. Baiklah, pertama sekali ialah pembeli ubah rangsangan. Pembeli ubah rangsangan merujuk kepada unsur yang boleh merangsang atau mempengaruhi tingkah laku seseorang. Dalam teori behaviorisme, aspek ini diberi tepat kerana ia dianggap elemen utama yang mempengaruhi bagaimana seseorang bertindak atau memberikan respon terhadap sesuatu situasi. Dalam kebanyakan eksperimen atau kajian tingkah laku, penyelidik akan mengendalikan atau memanipulasikan pembalik ubah rangsangan ini untuk melihat bagaimana perubahan dalam pembalik ubah tersebut akan mempengaruhi tingkah laku subjek. Pembalik ubah ini kita boleh lihat dalam artikel prosedur pengubahan tingkah laku dalam perspektif behaviorisme, di mana guru membuat prosedur pengubahan tingkah laku yang boleh digunakan untuk membantu pelajar tingkah laku baru.
Seterusnya ialah pembalik ubah gerak balas. Pembalik ubah ini merujuk kepada faktor yang mempengaruhi tingkah laku atau gerak balas seseorang terhadap rangsangan. Teori behaviorisme menitik beratkan perhatian kepada tingkah laku yang boleh dilihat ataupun diukur. Pembalik ubah gerak balas ini adalah unsur-unsur yang memainkan peranan dalam membentuk atau mempengaruhi tingkah laku tersebut. Dalam bahasa Inggris, pembalik ubah ini dikenali sebagai respon variable. Ini boleh merangkumi berbagai aspek tingkah laku seperti tindakan fisikal, emosi atau sebarang respon yang dapat dilihat ataupun diukur. Teori dan amalan dalam pembelajaran pengajian sosial merupakan artikel yang mempengaruhi terhadap pembalik ubah gerak balas. Pembalik ubah yang seterusnya ialah penubuhan. Dalam teori ini, ia menerangkan bagaimana sesuatu konsep dapat diaplikasikan dengan sempurna apabila sesuatu perkara yang dilakukan berulang kali. Ini dapat diterangkan bagaimana sesuatu teori dapat dikembangkan dengan berkesan. Mengikut teori ini, untuk memperoleh sesuatu tidak perlu berdasarkan kepada petunjuk yang diberikan. Terdapat dua jenis penguatan, yaitu penguatan positif dan negatif. Peneguhan positif serupa dengan pemberian ganjaran terhadap sesuatu kejayaan yang dicapai oleh pelajar tersebut. Manakala peneguhan negatif pula merupakan gerak balas yang dilakukan untuk mengelakkan diri daripada sesuatu perkara yang tidak disenangi. Dalam artikel yang telah dikaji, pembalik ubah ini dapat dilihat dalam artikel penerapan teori behaviorisme dalam konteks pendidikan, menggali cara efektif membentuk perilaku dan pembelajaran. Sistem ganjaran dan motivasi ialah mengkaji bagaimana penguatan positif seperti penghargaan dan pengakuan boleh meningkatkan keinginan pelajar. Penguatan dalam kerja akademik ialah membincangkan cara penguatan yang boleh digunakan untuk meningkatkan prestasi akademik dalam kelas. Pembalik ubah seterusnya ialah pembalik ubah hukuman. Pembalik ubah hukuman dalam teori behaviorisme yang melibatkan konsep penggunaan hukuman sebagai cara untuk mengubah atau mengendalikan perilaku. Hukuman merupakan sesuatu yang akan melemahkan kegerapan gerak balas. Artikel yang mempunyai pembalik ubah hukuman ialah perilaku pengguna dan teori behaviorisme dalam konteks ekonomi. Menjelajahi pengaruhnya terhadap pasar dan keputusan pengguna. Hal ini kerana mereka telah mengkaji kesan hukuman seperti kos yang tinggi atau kualiti yang rendah. Pembalik ubah yang terakhir ialah pembalik ubah modifikasi. Pembalik ubah modifikasi merupakan perubahan tingkah laku yang berlaku selepas teori behaviorisme ini diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Pembalik ubah modifikasi dalam teori behaviorisme ini dia merujuk kepada unsur-unsur atau faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan atau modifikasi tingkah laku seseorang. Dalam bahasa Inggris, pembalik ubah modifikasi dikenali sebagai modification variables. Teori behaviorisme ini menekankan konsep bahawa tingkah laku dapat diubah atau dimodifikasi melalui proses pembelajaran yang melibatkan rangsangan dan gerak balas. Pembalik ubah ini boleh dilihat melalui artikel peranan belajar behaviorisme dalam hubungannya dengan teknologi pendidikan serta implikasinya dalam pembelajaran. Hal ini kerana belajar mempunyai cara yang berbeza untuk belajar sesuatu perkara.